ambil air. Bila Bilal dah ambil air, sekali lagi Rasulullah terlelap. Nak katakan Rasulullah memang sedang sakit. Bila mana sedang sakit, Bilal gerak lagi sekali, wahai Rasulullah, jom kita pergi solat. Nabi tetap bertanya, as-salan nas, apakah kamu sudah solat? Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi apa yang dikatakan oleh Bilal, mustahil ya Rasulullah yantaziruna. Wahai Rasulullah, mustahil wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sedang tunggu kamu. Kami semua sedang tunggu kamu. Sahabat ni sangat manja dengan Nabi ya. Nabi tak pergi solat, mereka macam tak boleh solat sebab dia terlalu, orang kata terlalu mengharapkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ketika yang taziruna yang diucapkan oleh Bilal, apa yang kalimah yang sangat berat yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru ya Abi Bakrin wa imamis solah. Suruh siapa? Suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Kemudian dengar saja Sayyidatina Aisyah di belakang. Sayyidatina Aisyah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar ini jiwanya ataupun hatinya sangat lembut. Bila membacakan Al-Quran, dia akan menangis takut tak selesai solatnya. Itu sebagai dikenal sebab ayah dia, betul tak? Ayah dia. Kemudian apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang agak tinggi, muru bi Abi Bakrin wa imamis salah. Suruh Abu Bakar juga menjadi imam. Bilal dah tak boleh buat apa. Bilal keluar, kemudian Abu Bakar tetap bertanya, mana Rasulullah? Kita mana boleh solat tanpa Rasulullah? Kemudian apa yang dikatakan oleh Bilal, wahai Abu Bakar, Rasulullah suruh kamu jadi imam. Mana boleh? Abu Bakar cakap, mana boleh? Sesungguhnya Nabi masih ada, takkan aku nak jadi imam? Waktu Nabi hidup, mana pernah aku jadi imam? Itu yang dikatakan oleh siapa? Abu Bakar. Kemudian Rasulullah paksa juga kamu jadi imam. Jadi detik itulah apa yang dikatakan oleh Bilal, sesungguhnya kekasih kita berada dekat dalam rumahnya sedang menahan sakit. Kemudian Bilal terus mengatakan, Rasulullah suruh kamu juga jadi imam. Makna kata itulah detik pertama Abu Bakar menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu detik pertama sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal, Abu Bakar jadi imam. Selepas selesai solat, Abu Bakar menjadi imam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas solat Isyak, terus mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sihatkan si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok pula 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal, daripada subuh, Zuhur sehingga Isyak, Nabi tak datang sehari. 10 Rabiul Awal. Pada saat ketika 10 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan bahawa dia perlu pergi. Dia perlu pergi berjumpa dengan sahabat. Pada subuh dia tak datang, baginda tak datang subuh. Tapi Zuhur baginda datang. Sebelum Rasulullah datang masuk ke dalam kawasan Masjid Nabawi itu, Rasulullah menyuruh Sayyidatina Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, panggil Ali. Sebab apa panggil Ali? Ali ini adalah keluarga bagi Rasulullah. Jadi panggil Ali. Bawa air kat aku. Sebab apa? Nak menyiram badan aku. Kemudian apa yang dikatakan? Bila Ali sampai, subha alayyal ma. Dia suruh, siram badan aku wahai Ali. Aku hari ni mesti nak pergi juga solat kat masjid. Subha alayyal ma. Lagi. Subha alayyal ma. 7 kali Sayyidina Ali menyiram baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada detik itu Rasulullah datang. Selesai Rasulullah datang, sahabat-sahabat ataupun Abu Bakar sedang nak menjadi imam. Pada detik itulah Rasulullah sampai di belakang. Kemudian apa yang dibuat oleh Abu Bakar? Abu Bakar nak ke belakang badannya, nak jalan ke belakang, nak bagi siapa? Laluan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi datang, semua sahabat cakap, la ilaha illallah, syufiyan Nabi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sihat. Mereka berkatakan bahawa Nabi dah sihat ni. Sebab dah lama kan. Semalam Nabi langsung tak datang, tapi hari ini dia datang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Abu Bakar membelakangkan badan, Rasulullah terus membuat, dalam riwayat Rasulullah mengangkatkan tangan supaya mereka semua tetap di dalam keadaan solat mereka. Itulah detik pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diimamkan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar. Bila dah selesai solat Zuhur, Nabi bangun terus pergi ke kawasan mimbar Nabi. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Nabi tak nak cakap apa. Nabi nak memberikan sebuah khutbatul wida' ataupun wasiat yang terakhir kepada sahabat-sahabat yang lain. Berikan wasiat yang terakhir sebab apa? Nabi nak wafat. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu minal anbiya. Sesungguhnya laknatlah kepada orang Yahudi dan juga Nasara yang mereka
menjadikan tempat-tempat Nabi mereka dan Rasul sebagai tempat ibadah mereka. Jangan kamu ikut perkara itu, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua, Nabi pesan, jagalah para wanita, jagalah isteri kamu dan jagalah anak-anak kamu. Dan kemudian yang ketiga, wallahu rafiqul a'la. Selepas ini aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa yang Nabi pesan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dinah. Pada hari ini telah sempurna ke atas kamu agama kamu dan telah cukup ke atasmu nikmatku dan aku telah redha bahawa Islam itu menjadi agama. Pada selepas Nabi mengatakan seperti itu, seorang sahabat Nabi iaitu Sayyidina Abu Bakar duduk dalam keadaan duduk mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Barulah Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada sahabat, inilah sebuah tanda yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, tanda-tanda sebuah kewafatan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Selepas ini Nabi akan pergi meninggalkan kita para jemaah. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada sahabat-sahabat yang lain. Pertemuan itu dipanggil sebagai liqa'il wida' ataupun pertemuan yang terakhir Nabi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Nabi berkata kepada semua, macam kita orang meninggal lah, betul tak? Sekiranya aku ada hutang kepada kamu, beritahu aku supaya aku selesaikan sebelum kematian diri. Kemudian yang kedua, sekiranya aku pernah menyakiti kamu semua wahai sahabat, kamu bangun dan sakitilah aku balik. Dan kemudian ada tak agak-agak sahabat yang bangun? Siapa namanya? Sahabat bangun, namanya adalah Ukasyah. Ukasyah bangun, kemudian wahai Rasulullah, kamu pernah sakit aku. Di saat ketika kamu memegang cemeti, kamu terlibas ke badan aku wahai Rasulullah. Datang Ukasyah depan Abu Bakar ataupun baginda Nabi SAW mengatakan siapa? Kepada Umar, wahai Umar, pergi ambil cemeti. Umar ni bila dah dengar suruh pergi ambil cemeti, dia katakan kepada Ukasyah, wahai Ukasyah, kamu tak kesian ke kat Nabi? Kamu tak kesian ke langsung kat Nabi? Nabi sedang sakit ni. Takkan kamu nak pukul Nabi pula kan? Takkan kamu nak libas Nabi? Kemudian apa yang dikatakan oleh Ukasyah? Aku tak kira, aku nak buat juga. Umar, Nabi suruh Umar pergi ambil. Umar pergilah ambil. Bila dah sampai cemeti itu dekat tangan Ukasyah, kemudian wahai Rasulullah, di saat ketika kamu terkena libasan cemeti itu di badan aku wahai Rasulullah, pada ketika itu baju aku sedang terbuka wahai Rasulullah. Makna kata aku nak kamu membuka baju kamu wahai Rasulullah. Itu yang dikatakan oleh Ukasyah kepada Nabi SAW. Nabi buka pakaian Nabi. Kemudian bila Ukasyah nak melibas, agak-agak dilibas tak? Ukasyah tidak melibas, tapi Rasulullah menghadap ke hadapan, tidak menghadap kepada Ukasyah. Kemudian Ukasyah telah mencium apa? Khatamul Anbiya, iaitu penanda seorang Nabi. Penanda seorang Nabi di belakang bahu Nabi ini dipanggil sebagai Khatamul Anbiya. Kemudian apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, dikatakan oleh Ukasyah, wahai Rasulullah, mana mungkin aku melibas kamu dan memukul kamu wahai Rasulullah. Di saat ketika aku hidup, aku ini Islam kerana kamu. Sebab aku Islam pada hari ini wahai Rasulullah. Kamu datang daripada kota Mekah, kemudian sampai ke kota Madinah, kamu Islamkan orang-orang Madinah. Kamu Islamkan orang-orang Madinah, sehingga kan aku juga masuk ke dalam kota Madinah dan aku juga beriman kepada kamu wahai Rasulullah. Mana mungkin aku membuat kamu wahai Rasulullah. Bila Nabi dengar macam tu, Rasulullah sedih. Rasulullah masuk ke dalam rumah. Itulah kali terakhir Nabi menjumpa sahabat-sahabat ini. Besoknya berapa hari tu? 11 Rabiul Awal. 11 Rabiul Awal Nabi SAW tak masuk dah. Nabi teruskan sakit Nabi. Daripada subuh sehingga Isyak Nabi tak pergi. Bila subuh sehingga Isyak Nabi tak pergi. Pada ketika itu Rasulullah, pada hari itulah Rasulullah menginfakkan segala-gala apa yang Rasulullah ada. Baju besi Nabi gadaikan kepada orang Yahudi. Kemudian sedekahkan kepada fakir miskin yang berada dekat kota Madinatul Munawwarah. Itu pada 11 Rabiul Awal. Pada 11 Rabiul Awal Isyak tu, Nabi SAW di saat ketika pada 12 Rabiul Awal, pada keesokannya, pada ketika itu Nabi SAW mendengarkan azan subuh. Nabi tak pergi lagi solat. Dan kemudian bila dah Bilal iqamat dan kemudian Sayyidina Abu Bakar sedang berada untuk menjadi imam, Rasulullah berada di kawasan katil Nabi. Nabi tak boleh bangun dah. Nabi tak boleh bangun dan kemudian Nabi berada dekat kawasan sana. Dinding Masjid Nabawi ni bercantum dengan rumah Nabi. Dinding Masjid Nabawi ni bercantum dengan rumah Nabi. Jadi pada saat itu subuh yang terakhir Nabi SAW, Rasulullah bersolat dekat atas apa? Katil saja. Bila sebelum saja Rasulullah solat sendiri.
Rasulullah pergi melihat orang-orang Madinatul Munawwarah. Orang-orang Madinatul Munawwarah ini nak melakukan solat yang diimamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah melihat di kawasan jendela Nabi. Lihat di kawasan jendela Nabi. Kemudian apa yang dipanggil sebagai itu adalah Nazratul Wida, pandangan yang terakhir kepada Nabi. Sahabat-sahabat ini sebenarnya, Anas bin Malik terperasan yang mana mereka ini ataupun Rasulullah sedang melihat mereka di kawasan jendela ataupun tingkap rumah Nabi. Bila Anas bin Malik ni perasan mereka ni nak pergilah kepada Nabi. Sebab apa? Mereka fikir sekali lagi Rasulullah sudah sihat dan kemudian nak bersolat bersama dengan mereka. Kemudian bila dah selesai saja solat, Rasulullah tetap mengangkat tangan untuk mereka tetap berada untuk melakukan solat sehinggalah selesai. Bila dah Sayyidina Abu Bakar memberikan salam yang terakhir, Rasulullah senyum dan kemudian Rasulullah tutup balik jendela. Rasulullah solat subuh dekat katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat secara duduk. Nabi tak boleh solat berdiri lah. Solat secara duduk. Bila selesai saja solat subuh bagi sahabat iaitu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada sahabat, hari ini aku yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi, akan mengimamkan kita solat dan akan datang untuk menjadi imam pada saat ketika solat Zuhur 12 Rabiul Awal pada hari Isnin. Kemudian hari ini aku nak pergi ke Awali. Awali ni apa? Sebuah kebun Nabi. Sebuah kebun yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kebun ajwa Nabi. Bila hari ini aku nak pergi ke kebun di kawasan Al-Awali yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, pergilah Abu Bakar ke Al-Awali. Bila di saat ketika pergi ke Al-Awali, pergi dan kemudian sampai waktu duha, Nabi SAW dah panggil Aisyah, panggil Fatimah. Permulaan Rasulullah dah baring dah. Itulah Rasulullah nak perakhiran Nabi SAW ataupun nyawa Nabi SAW. Rasulullah panggil Fatimah. Rasulullah bila mana Rasulullah panggil Fatimah, wahai Fatimah sini kejap. Bila Rasulullah membisik untuk kali yang pertama, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, lepas ini kamu tidak akan bersedih lagi. Lepas ini kamu tidak akan bersedih lagi. Lepas ini aku akan pergi. Lagi menangislah si Aisyah. Bisikan yang kedua kepada Sayyidatina Fatimah, apa yang dikatakan kepada anaknya, lepas ini giliran kamu wahai Sayyidatina Fatimah. Betul tak? Selepas kewafatan Nabi, lepas 6 bulan, Sayyidatina Fatimah anak kepada Nabi, iaitu ikut terus. Bila sebut saja lepas ini giliran kamu, senyum Fatimah. Sebab apa? Dia dah tahu giliran. Lepas tu Sayyidatina Aisyah, Rasulullah suruh Sayyidatina Aisyah untuk ambil air dan kemudian letak di tepi Nabi dan kemudian Rasulullah meletakkan bahu Rasulullah di kawasan dada Sayyidatina Aisyah dan kemudian anak ataupun cucu kepada Hasan dan Husain datang melihat, panggil Rasulullah, berikan wasiat kepada mereka berdua. Kemudian bila mana Sayyidatina Aisyah dah bawa air, Rasulullah dah baring di atas dada si Sayyidatina Aisyah. Kemudian nampak si Abdurrahman bin Abu Bakar sedang bersugi di pintu rumah Sayyidina Abu Bakar, di rumah Rasulullah. Membahu saja. Orang kata macam mana? Macam inilah. Membahu Sayyidina Abu Bakar ataupun Abdurrahman bin Abu Bakar, adik kepada Abdurrahman, sedang bersugi. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, apakah kamu ingin bersugi wahai Sayyidatina Aisyah? Kemudian apakah kamu ingin bersugi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah tak mampu nak bercakap apa. Dan kemudian hanya menganggukkan kepada. Kemudian Sayyidatina Aisyah pergilah kepada Abdurrahman, ambil sugi yang digunakan oleh Abdurrahman, menterbalikkan sugi tersebut dan kemudian Sayyidatina Aisyah melembutkan dengan gigi Sayyidatina Aisyah ataupun mulut Sayyidatina Aisyah. Kemudian Sayyidatina Aisyah sugi untuk kali yang terakhir kepada Nabi SAW. Masa itulah bermulanya akhir kehidupan Nabi. Malaikat datang cabut, orang kata cabut ataupun rentapan yang pertama. Apa yang Nabi katakan bila malaikat maut datang, rentapan yang pertama apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, la ilaha illallah innal mauta lasakarat, tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya kematian ini adalah sakit. Rentap kali kedua, Rasulullah ni bila mana air itu dah ada kat tepi Rasulullah ambil air, kemudian Rasulullah sapu muka Rasulullah. Nak sebab apa? Sebab nak katakan Rasulullah sedang tahan sakit, sapu lagi muka air, nak katakan sakitnya kematian itu. Kemudian malaikat rentap lagi sekali, la ilaha illallah innal mauta lasakarat, tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya kematian itu adalah sakit. Rasulullah ambil air lagi, Rasulullah sapu.
kemudian apa yang dinyatakan Rasulullah Sayyidina malaikat maut rentap sekali lagi. Kemudian apa yang dikatakan, la ilaha illallah innal mauta lasakarat, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, kematian itu adalah sakit. Dan kemudian Nabi SAW di mulut Nabi yang terakhir, apa yang Nabi katakan? As-salah, 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 as-salah. 3 supaya kita lakukan ibadah solat, jangan tinggalkan solat. Itu ungkapan yang terakhir oleh Nabi SAW. Dan kemudian bila dah selesai dekat situ, Nabi dah wafat, dan kemudian sahabat Sayyidatina Aisyah ni keluar tu menjerit. Sebab apa? Nabi dah wafat. Sahabat-sahabat bertanya, kenapa? Sesungguhnya kekasih kamu semua dah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Fatimah mengatakan bahawa sesungguhnya ayah aku, ya abata ruh wa fi kulli wallahu rafi kulli ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengambil nyawa ayahku, dan kemudian mengambil dan meletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sayyidatina Aisyah pergi berjumpa dengan sahabat. Wahai sahabat, panggillah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar pergi mana? Pergi mana tadi? Mau tidur dah? Abu Bakar pergi mana? Kan dia pergi kebun kan? Pergi panggil Abu Bakar, tapi jangan cakap yang Rasulullah dah wafat. Dah wafat. Cakap saja musibah yang besar ada dekat kota Madinah. Sahabat pergi, wahai Abu Bakar, musibah yang besar. Sebab apa dia tak nak cakap Rasulullah dah wafat? Rasulullah kan tadi jiwanya hatinya agak lembut, takut dia kelang kabut. Jadi sahabat mengatakan musibah yang sangat besar terjadi kepada kota Madinatul Munawwarah. Bila sampai melihat Sayyidina Umar menangis, yang pernah mengatakan, kalau kita tengok bagaimana Sayyidina Umar katakan, kalau kamu katakan Rasulullah wafat, aku akan penggal kepada kamu. Benda itu adalah perkara yang sahih yang dinyatakan oleh riwayat. Bila mana sampai saja bila dengar sahabat mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar musibah yang sangat besar tu pada jemaah, musibah yang sangat besar, Abu Bakar pergi. Bila mendengar saja musibah yang sangat besar, sahabat ataupun Abu Bakar ni terus pergi kepada siapa? Biasa nak ceritakan Nabi lah dulu. Abu Bakar ceritakan Nabi, sampai nak ceritakan Nabi. Tengok semua orang nangis kat depan rumah Nabi. Rasulullah masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk dan berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan Rasulullah menutupi muka Nabi. Rasulullah sedang ditutup mukanya, sehingga kan bila mana berada Sayyidina Abu Bakar berada dekat situ, melihat Rasulullah ataupun Sayyidina Abu Bakar membuka muka Nabi daripada selimutnya, kemudian mengucup dahi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, wanginya kamu wahai Rasulullah, baiknya kamu wahai Rasulullah, bau kamu harum wahai Rasulullah, seperti kamu sedang hidup wahai Rasulullah. Itulah yang terakhir. Sayyidina Abu Bakar tutup muka, dan kemudian Rasulullah mereka ini keluar, dan kemudian bergerak orang-orang Ansar. Bila dah selesai saja kewafatan Nabi, orang-orang Ansar dan Muhajirin semua berada dekat kawasan ini. Berada dekat kawasan ini untuk apa para jemaah? Untuk memilih khalifah yang pertama. Apa? Bila dah kecoh-kecoh kat sini, masing-masing mempromosi diri mereka dengan mengatakan bahawa daripada kaum kami lah. Daripada kaum kami, golongan Ansar mengatakan lebih baik daripada kaum kami, sebab kaum kami Madinah ini adalah daripada tempat kami. Jadi pilihlah orang-orang kami untuk menjadi khalifah. Kemudian orang Ansar pula cakap, kalau tak ada Nabi datang kat Madinah, kamu tak Islam lah. Kalau orang-orang Muhajirin tak datang kat sini, kamu tak Islam. Ini perkara ni panggil apa para jemaah? Kalau dalam politik panggil apa? Orang kata manifesto lah masing-masing. Manifesto lah. Sebab itulah politik ni ambil daripada kisah ini para jemaah. Kisah Nabi. Nak pelantikan selepas itu, selepas itu. Pilihan. Bila dah dengar hebohnya dekat sini, Abu Bakar dan Umar pergi kat kawasan ni. Tanyalah kepada mereka, apa yang kamu sedang buat ini? Kemudian sahabat bertanyalah orang Muhajirin, selepas kewafatan Nabi, kita pilihlah, kita pilih khalifah. Kita pilih khalifah. Bila mana dah selesai dekat kawasan, bila dah dengar dah Umar apa yang dikatakan, apa yang dikata Abu Bakar dengar, Abu Bakar mengatakan, aku ada satu calon. Calon tu siapa? Sayyidina Umar. Aku milih Sayyidina Umar. Sebab apa? Pada saat ketika Rasulullah hidup, Rasulullah pernah katakan, jika ada Nabi selepas aku, Nabi itu adalah siapa? Nabi itu adalah Umar. Itu yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Tapi ada Nabi tak selepas tu? Tak ada Nabi. Sebab apa? Nabi adalah, baginda Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir baginda. Dan kemudian yang kedua adalah di saat ketika
alasan yang kedua, aku memilih Umar Al-Khattab sebab apa? Dia adalah orang kata adalah orang yang dipilih oleh Nabi yang pernah suatu ketika Nabi menerima apa yang dirancangkan oleh baginda. Dirancangkan oleh Umar. Tanyalah pendapat, apakah orang, apa alasan, apakah sebenarnya kita nak melakukan kepada orang banduan apa yang dikatakan oleh Umar. Umar mengatakan bahawa orang banduan ini sebaiknya kita bunuh. Itu dikatakan orang kata adalah, kalau kita pernah dengar mengenai Saidina Umar melebihi ataupun mendahului wahyu. Kemudian Umar bila dah dengar dah apa katakan, dikatakan oleh Abu Bakar, Umar kata, wahai sahabatku, aku juga ada calon. Calon aku siapa? Calon aku ada dekat sebelah ni, Saidina Abu Bakar. Bila dah dengar apa alasan dia, kemudian apa yang dikatakan oleh Umar, semalam siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi imam? Hari semalam siapa yang jadi imam? Siapa yang suruh Abu Bakar jadi imam? Nabi suruh. Bila dah dengar, Abu Bakar dengar itu alasannya, Abu Bakar tak boleh cakap apa. Terus sahaja mereka orang golongan Ansar dan Muhajirin yang berkumpul dekat Saqifah Bani Sa'idah ini berbai'ah kepada Saidina Abu Bakar. Detik itulah melantik Saidina Abu Bakar menjadi khalifah di kawasan Saqifah Bani apa? Apa namanya? Saqifah Bani Sa'idah. Itulah pelantikannya. Selepas sahaja pelantikan Saidina Abu Bakar, barulah sahabat-sahabat memakamkan ataupun menguburkan baginda Nabi SAW di bawah tapak rumah Nabi, yang mana di situlah apa yang Nabi katakan, orang nabi-nabi terdahulu ataupun rasul-rasul terdahulu, tempat mana mereka wafat, di situ mereka akan dikuburkan. Jadi Rasulullah wafat dekat atas katil Nabi, terus mereka menguburkan Nabi SAW dekat situ. Di saat ketika keluarga Nabi sedang menyiapkan Nabi, Saidina Ali ada tak masa tu? Saidina Ali ada tak? Saidina Ali tak ada. Saidina Ali pergi mana? Sebelum saja kewafatan Nabi SAW, Nabi telah mewasiatkan kepada Saidina Ali, wahai Ali, setelah kewafatan aku, pergilah kamu ke sebuah telaga yang dinamakan sebagai Telaga Ghas. Telaga Ghas ini adalah telaga yang mana air itu adalah air daripada syurga. Ambil 7 timba daripada telaga tu. Sebab itulah waktu saat ketika kewafatan baginda Nabi SAW, Ali tak ada. Dan kemudian pada detik itulah Ali pergi ke kawasan Telaga Ghas, bawa 7 timba, barulah mandikan jasad siapa? Baginda Nabi SAW, melalui apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Itulah kisah kewafatan Nabi dan juga tempat pelantikan baginda Nabi SAW di dalam kehidupan Nabi, dan pelantikan Saidina Abu Bakar di kawasan Saqifah Bani Sa'idah. Yang mana kawasan Saqifah Bani Sa'idah ini juga adalah tempat, orang kata, tempat lepak Nabi bersama dengan sahabat dulu waktu petang-petang, bermusyawarah dekat sini bersama dengan sahabat-sahabat yang lain nak berbincang sesuatu. Jadi ini apa nama tempatnya? Saqifah Bani Sa'idah. Tempat apa? Perlantikan Saidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama selepas kewafatan Nabi SAW. Kawasan yang luas ataupun kawasan yang kosong adalah dinamakan sebagai, asalnya adalah tapak asal pasar dulu yang dinamakan sebagai Suq Manaqah ataupun Pasar Manaqah. Saidina Osman bin Affan datang daripada Kota Madinah berhijrah. Dia tak bawa apa-apa. Tapi bila sampai dekat sini, orang-orang Ansar ni mempelawa. Wahai Osman, boleh tak aku nak bagi kamu rumah? Boleh tak aku nak bagi kamu kenderaan? Boleh tak aku nak bagi kamu tunggangan kuda dan sebagainya untuk aku berikan kepada kamu? Tapi apa yang dikatakan oleh Osman, wahai orang Ansar, tak perlu kamu bagi itu. Tak perlu kamu bagi aku semua itu. Tapi aku nak tahu satu perkara. Apa yang dikatakan Osman? Apa yang ditanya oleh Osman? Aku nak tahu pasar dekat mana aja, cukup. Itu yang dikatakan Osman. Lepas tu apa yang dikatakan oleh orang Ansar, itu adalah kawasan pasar di Kota Madinatul Munawwarah. Kawasan pasar inilah kamu boleh berniaga. Sebab apa? Osman nak berniaga saja untuk mencari duit. Sehingga kan Osman berniaga sehingga dia kaya, sehingga dia dermawan para jemaah berniaga di kawasan ini. Kalau sebelum Covid ada lagi pasar ni. Sebelum Covid memang ada. Awal selepas Covid ada lagi pasar ni. Lepas bulan Mac selepas tu clear dah pasar. Jadilah dataran. Dulu banyak pasar dekat sini. Jemaah biasa je beli kat sini, tapi sekarang dah tak ada pasar dekat sini. Itulah tempat kawasan. Dan kemudian selesai dekat sini, kita tengok gambar dulu boleh?